Tahukah anda, jutaan Starbucks pernah menjual darahnya untuk menyara dirinya. Ya, dia menjual darahnya sendiri. Ceritanya hari ini. Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa share, like dan subscribe. Confident, tak ada seorang pun antara anda yang tak mengenali akan Starbucks. Mesti kan? Jenama coffee house yang terbesar di dunia. Tapi tahukah anda, pengasas Starbucks, Howard Schultz, lahir dalam keadaan yang amat miskin. Dan kerana desakan hidup, dia pernah beberapa kali terpaksa menjual darahnya untuk menampung kos hidupnya. Itulah cerita bagaimana si Papa Kedana menjadi bilioner. Bagaimana seorang yang tidak pernah ada pendapatan yang cukup dan dari keadaan hidup yang amat tersepit menjadi seorang yang sungguh berjaya. Bagaimana dia boleh menjayakan Starbucks sehingga ia menjadi syarikat bernilai 100 bilion ringgit US dollar. Jual kopi pun daripada Papa Kedana boleh sampai 100 bilion. Inilah ceritanya. Howard Schultz adalah seorang budak kecil yang tidak pernah berhenti bermimpi akan kejayaan suatu hari nanti. Dan inilah sebabnya anda juga jangan sekali-sekali berhenti mempercayai akan impian anda. Believe in your dreams. Believe in yourself. Dia dilahirkan dalam keluarga yang amat miskin. Dia dibesarkan dalam sebuah apartmen awam yang hanya mempunyai satu bilik saja. Bapanya adalah seorang bekas askar dan pemandu lori dan sepanjang hidupnya hanya mampu mendapat pendapatan yang teramat kecil. Bila Howard berumur 7 tahun, bapanya terjatuh dalam salji semasa sedang membuat penghantaran lampin bayi. Kakinya patah dan dia telah dibuang kerja. Pada masa itu mereka tidak mempunyai insurans medical maupun wang simpanan. Keluarganya pada masa itu amat kesempitan akan wang. Imej ayahnya terlentang di sofa dengan tiada harapan, kebentuan semangat. Imej itu cukup mengganggu minda Howard. Ia adalah salah satu peristiwa yang memberi kesedaran dan kecekalan buatnya. Dia bertekad pada masa itu untuk keluar dari belenggu hidup yang sebegitu. Dia sentiasa duduk di tangga apartmennya, mimpikan hidup yang lebih indah. Angan-angan Mak Jenin lah masa tu kan. Di sekolah menengah dia bermain American football dan mendapat beasiswa untuk ke college. Tapi dia tak ingin mengambil kursus yang diberi oleh mereka, iaitu kursus dia semuanya mengenai sukan. Dia telah memilih komunikasi sebagai izana sarjana mudanya dan kerana itu dia terpaksa pinjam wang untuk membayar yuran pembelajarannya. Dan dia akan membuat apa saja pekerjaan yang dia dapat untuk menampung dirinya di college. Di masa inilah dia terpaksa menjual darahnya untuk terus belajar. Tak ada duit, babe. Pekerjaan pertama yang Howard dapat selepas ijazahnya adalah sebagai jurujual di sebuah kedai menjual alat-alat ski. Tapi dia berhasrat untuk bekerja di Starbucks. Tapi Starbucks masa tu bukan macam Starbucks yang kita kenal sekarang tau. Starbucks masa tu dia jual coffee bean saja. Biji kopi. Tu saja. Right? Bila umurnya 29 tahun, selepas tahun dia mencuba meyakinkan tuan punya Starbucks untuk mengambilnya bekerja dengan mereka, mereka finally mengalah lah. Setahun budak ni cuba kan, dan memberikannya pekerjaan di kedai mereka. Selepas beberapa tahun, dia telah membuat lawatan perniagaan ke Itali. Dah jadi bos dah sekarang. Di sana, dia telah diajak ke sebuah kedai kopi. Di situ, dia begitu kagum dengan kedai itu. Anda perlu ingat, Starbucks masa tu, dia kedai menjual biji kopi. Bukan macam Starbucks sekarang kan. Jadi, bila dia pertama kali masuk ke kedai coffee shop dekat Itali tu, dia like, wow. Dan manakala di Itali dia menyaksikan buat pertama kalinya barista membuat kopi di depannya. Dan memang dikatakan Italian coffee ni kan orang kata adalah antara yang terbaik di dunia. Dia kagum dengan tuan punya kedai kopi tu yang meluangkan masa untuk mengenali setiap pengunjung ke kedainya. Dan juga mengetahui kebanyakan daripada mereka yang datang. Tahu nama mereka semua. Setiap pengunjung dipanggil dengan nama mereka sendiri. Bukan, hello sir, how are you sir? Howard kembali ke US dan cuba menambat hati bosnya untuk mencuba konsep yang dia begitu kagum lah kat Itali ni kan. Malangnya ketiga-tiga rakan kongsi Starbucks tu tak setuju. Jadi Howard telah meninggalkan Starbucks dan memulakan syarikatnya sendiri. Dia menamakan syarikat dia
Il Giornale. Nama Itali pula tu. Malangnya dia tak ada modal. So dalam masa setahun tu yang dia tengah menganggur ni, buat bisnes sendiri ni, dia telah cuba mencari modal pelaburan dengan membuat pitching presentation lah. Tiap hari kan dia bangun je, dia pergi jual idea dia kat orang. Dia dah pitch dekat 242 individu dan juga syarikat. 270 dari mereka menolak ideanya. Cuba bayangkan betapa frustnya dan hampa bila setiap hari anda bangun, pergi jumpa seseorang menjual idea anda dan mereka kata, no thanks. Setiap hari kena reject dan asyik diberitahu kenapa idea anda tidak akan berjaya dan tak logik untuk dilabur. Takkan frust tu? Tapi lama kelamaan cukup orang mempercayai akan ideanya dan bertuju untuk melabur dan menjayakan konsep yang diketengahkannya. Dia bekerja begitu keras untuk membuka kedai kopinya yang pertama, di mana dia cuba merealisasikan konsep dan idea yang dinampak kat Itali tu. Selepas beberapa tahun kan, syarikat Starbucks ni Muflis. You kena ingat nama dia, yang Howard ni syarikat bukan Starbucks Syarikat Starbucks yang original yang dikerja kat situ dulu tu Muflis. Dan Howard telah membeli syarikat itu dan menjadi CEO Starbucks. Dia menukar nama syarikat dia pula kepada Starbucks dan mulakan cawangan-cawangan Starbucks di serata US. Hari ini Starbucks ada lebih daripada 30,000 cawangan di serata dunia. Dan bernilai lebih pada, seperti saya kata tadi lah, $100 billion Amerika. Dan Howard ada satu nasihat buat anda semua. Dalam hidup anda boleh menyalahkan orang ramai dan juga merasakan yang diri anda dianiaya dan hidup ni tak adil dengan anda. Anda boleh bangkit dan berkata, dengar, saya yang bertanggungjawab bagi diriku sendiri. Kebanyakan yang kita kata, dia tu bernasib baik. Ia bukan nasib semata-mata. Ia adalah kita mencengkam impian kita dan kita tidak menganjak dari pendirian kita. Bahawa aku dan aku saja yang bertanggungjawab ke atas kejayaanku. Biar apa pun arah melintang, ianya bukan penghalang. Aku tidak akan berundur sehingga kejayaanku kecapi. Kita perlu percayakan visi dan misi kita dan cekal menuju impian kita walau apa pun orang lain kata. Howard juga berkata, saya amat confident. Kejayaan saya adalah kerana saya tak pernah gentar mengejar impian saya walaupun betapa besar impian itu. Semua orang berkata impianmu tak realistik, tak mungkin akan terjadi. Saya tak akan memberi anda rahsia kejayaan saya sebab rancangan yang sempurna ataupun cara-cara menuju ke puncak kejayaan sebenarnya tiada. Semua orang perlu berusaha dengan cara mereka sendiri dan mendengar akan naluri mereka. Tapi, jika anda benar-benar berusaha, kejayaan itu pasti. Jika anda menunggu akan suatu hari di mana segala-galanya ideal dan perfect, anda tidak akan dapat mencapai apa-apa pun. Nothing gets done. Berita baik buat kita adalah anda boleh membuat keputusan anda pada hari ini dan menjadi pengemudi hidup anda. Ingatlah, setahun dari sekarang, anda akan menyesal kenapa anda tidak memulakannya hari ini. Tu kata Howard. Apa pendapat anda? Adakah anda rasakan apa yang Howard kata itu betul dan membina ataupun konsepnya bahaya? Kalau kebanyakan orang kata idea kita tak bernas, idea kita ni tak boleh pakai, mungkin kita kena dengar kepada mereka kan. Mana tahu kita bankrupt nanti. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen anda di bawah. Sehingga kita bertemu lagi di satu lagi segmen Aperture. Bye for now.